Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum para misbah yang mulia Tengku Murni, Isa Yaman, semua yang hadir pada malam mulia ini, Mufatih, Muhammad Izzuddin, barakallahu fikum. Putra Progo, jangan lupa untuk panjangkan video ni pada tuan-tuan yang lain. Muhammad Nasir Salihuddin, Masya Allah, nama seperti nama Batal al-Islam, pemimpin dan juga panglima Islam, iaitu Salahuddin Ayyubi, Azimah Zul Hashim. Assalamualaikum semua yang hadir pada malam yang mulia ini. Ustaz Zawi Ghazali, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Jangan lupa bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-10 pada muka surat 224 ke atas berkenaan dengan surah Al-Insan. Jilid ke-10 surah Al-Insan ayat 25, 26, 27. Jika sempat kita baca 3 ayat pada malam ni. Surah yang dicintai oleh Nabi SAW, yang dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam setiap pagi Jumaat bersama dengan surah As-Sajdah yang telah kita tafsirkan sebelum ni. Baik tuan-tuan, Hajah Hamidah, barakallahu fikum. Nazira Nazri, semua dah ready dengan tafsir masing-masing. Baik, ayat ke-25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Sadaqallahul Azim. Ayat 25, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebahagian malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya dengan bahagian yang panjang di malam hari. Sungguhnya mereka, iaitu orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, iaitu hari akhirat. Baik, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kalau kita lihat ayat ini adalah berkaitan dengan lanjutan daripada ayat yang lalu, iaitu Nabi SAW telah pun diingatkan oleh Allah SWT supaya jangan melayan golongan yang dipanggil sebagai athiman au kafura. Dan kita telah lihat pihak musyrikun, kalangan mereka yang memiliki sifat-sifat ithim dan juga kufrun itu, dan ia menunjukkan kepada kita bahawa senario ini, perkara ini akan berlanjutan, berterusan sampai bila-bila kita akan mengalami ujian dengan hadirnya pihak-pihak yang menentang Islam ni. Itu tidak menghairankan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian ayat ke-25 memujuk Nabi SAW supaya mengingati Allah SWT pada waktu pagi dan petang. Ayat ini turun, kalau kita perhatikan, berkaitan dengan waktu sembahyang yang ada dalam Islam pada peringkat sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Iaitulah sembahyang belum difardukan menjadi 5 waktu. Pada awalnya Nabi kita SAW bersembahyang pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi bukratan wa asila ni merujuk pada waktu pagi dan petang. Pada waktu itu Nabi SAW bersalat cuma 2 waktu sahaja seharian. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam perjalanan musafir kita bersembahyang Zuhur dan Asar boleh dijamak kasarkan, dan Maghrib Isyak boleh dijamak kasarkan. Isyak maksudnya boleh dihimpunkan bersama dengan Maghrib, dan Isyak itu dikasarkan. Ini adalah merujuk kepada waktu yang mula-mula ketika difardukan sembahyang ke atas Nabi SAW sebelum difardukan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi kita SAW mengerjakan sembahyang 2 waktu seharian, tak termasuk subuh tuan-tuan. Jadi inilah yang dipanggil sebagai bukratan wa asila, kata setengah para mufassirin. Kemudian Allah mengingatkan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila, dan sebahagian daripada malam bersujudlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbihlah kepadanya dengan bahagian yang panjang. Ini adalah satu bentuk majaz, zikru al-ba'd wa iradatu al-kull. Ini dipanggil dalam bahasa Arab, disebut sebahagian tapi ia merujuk kepada kesemua waktu sekali. Wan Fitri, Juliana Ismail, Assalamualaikum. Ibnu Husin. Jadi ayat ini merujuk kepada suruhan Allah SWT kepada Nabi kita SAW supaya jangan putus asa, jangan penat melayan kerana umatnya sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga musuh-musuhnya.
Jadi dalam hidup ini kita kena sedar ada orang suka dengan kita, ada orang tak suka dengan kita, itu sunnatullah. Janganlah kita ambil hati sangat. Kerana Imam Syafi'i berkata, ridwan nas ghayatun la tudrak. Impian manusia, kehendak manusia adalah satu benda yang mustahil kau akan capai. Muaz Fani Ahmad Jadi dalam hidup ini kita jangan ambil berat sangat. Ambil beratlah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Imam Syafi'i berkata tadi, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kehendak manusia itu satu impian yang memang mustahil untuk engkau capai. Maka carilah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andai engkau menghadapi tekanan, mengalami kezaliman, penindasan daripada orang yang tidak suka denganmu, wahai Muhammad SAW, maka waktu malam bangunlah mengadu kepada Tuhanmu, tasbihlah pada waktu malam yang panjang. Ini menunjukkan kepada kita bahawa menjadi satu tradisi para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para awliya ridwanullahi alaihim ajma'in, para wali, para salihin, waktu malam adalah waktu yang paling indah untuk mereka bertemu dengan Allah. Itu sebab sebahagian mereka berkata, lau ya'lamul muluk ma tana'amna minal bahjati was surur. Kalaulah semua raja mengetahui apa yang kami nikmati pada waktu malam daripada qiyamul lail, la jaladuna bisuyuf, tentulah mereka akan memenggal kepala kami dengan pedang-pedang mereka. Kerana golongan yang kaya raya ini beranggapan kekayaan akan memberi kepada mereka kebahagiaan. Tidak sama sekali. Bahkan kekayaan itu mungkin menjadi sebagai bentuk porak-porandanya keluarga, perhubungan dan sebagainya. Permusuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan. Sebenarnya kebahagiaan, ketenangan duduk di atas tikar sejadah, kita menghadap pada Allah waktu malam ketika manusia semua sedang enak dibuai mimpi. Maka ayat ini menyeru Nabi dan juga para pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam supaya mengimarahkan malam, bangun malam. Macam mana hebat sekali tekanan yang kau alami dalam kehidupan, semuanya pasti menjadi ringan sebab kau bangun malam. Nanti ada peluang kita akan baca surah Yusuf, tuan-tuan ya. Bila anak-anak Nabi Yaqub itu merasa malu di atas kesilapan mereka, mencampakkan Nabi Yusuf itu ke dalam pergi buta, akhirnya berita tersebut tersebar dan mereka jumpa dengan Nabi Yusuf dan keadaan Nabi Yusuf telah menjadi pemimpin besar di Mesir. Maka mereka minta kepada ayah mereka supaya meminta ampun kepada Allah atas kesilapan mereka, tuan-tuan. Kamera ni terturun tuan-tuan, banyak kali terturun. Nak kena beli yang baru. Stand yang baru nampaknya. Maka tuan-tuan ni boleh katakan, saya ingat pula. Jadi Nabi Yaqub AS berkata kepada anak-anaknya itu, sa'astaghfirulakum rabbi, aku akan minta kepada Allah keampunan untuk kamu. Bila waktunya? Waktu tahajud. Kerana waktu itu waktu mustajab doa. Jadi dalam ayat ini menyuruh Nabi kita SAW, walaupun mengalami tekanan, walaupun mengalami penindasan, tuduhan bahawa baginda disifatkan sebagai orang gila, dikatakan ahli sihir, dikatakan tukang tenung, macam-macam dikatakan syair, maka Nabi SAW menghadapinya dengan ketenangan, dengan bangun malam sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa minal laili, sebahagian daripada malam. Allah tak suruh bangun sepanjang malam, tuan-tuan. Fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Sujudlah kepadanya. Ini dipanggil sebagai merujuk kepada qiyamul lail, sembahyang malam. Allah sebut perkataan sujud kerana sujud adalah makam yang paling mulia pada waktu malam, kata Imam Nawawi dalam Majmu' penghuraian, mana lebih afdal, sama ada sujud ataupun berdiri. Kalau waktu malam digalakkan kita untuk berdiri panjang, waktu siang digalakkan kita untuk sujud panjang, sembahyang sunat lah maknanya, kerana itu lebih selamat daripada sifat riak, takabur dan sebagainya. Begitu sekali mereka sembahyang bukan setakat satu ibadah fardu yang bersifat rukun Islam, tapi juga merupakan khitab kepada ruhani, tuan-tuan. Jadi sembahyang bukan saja batasan hubungan kita dengan Allah dari sudut fizikal, kebersihan, tutup aurat, itu yang penting, tapi hati juga dijaga. Jadi Imam Nawawi menyatakan bahawa sembahyang pada waktu siang sujudnya dipanjangkan, sembahyang waktu malam qiyamnya dipanjangkan. Seperti yang kita baca dalam hadis, Nabi SAW menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang hadir sembahyang bersama Nabi. Sebagai contohnya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, menyaksikan Nabi sembahyang dalam satu rakaat membaca surah-surah panjang, dimulai dengan surah Al-Baqarah, diikuti dengan surah An-Nisa, kembali semula kepada surah Ali Imran dalam satu rakaat. Bayangkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini merupakan satu kesaan kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian dalam hidup. Maklumlah dalam hidup ni ada orang suka, ada orang tak suka. Maka banyaklah mengadu kepada Allah SWT. Jangan mengadu pada manusia. Amatlah malang bila sebahagian daripada kita membuat pengaduan di media sosial tentang apa sahaja kehidupan kita, yang kesukaran yang kita lalui. Orang ini patut malu pada Allah SWT. Kerana yang menyelesaikan masalah dia Allah.
Kalau dia berkahwin ada masalah, menyelesaikan masalah dia Allah. Kalau dia punya anak, anaknya lagi pada rumah tak suka dengan dia, menjinakkan anak Allah. Kalau kita bekerja dengan satu organisasi yang bagi kepada gaji kepada kita adalah majikan kita terbuka hatinya untuk menaikkan pangkat, nambah gaji, Allah. Jadi inilah yang tidak dirasai oleh segelintir daripada kita, lalu dia suka membuat pengaduan kepada manusia. Jangan manusia tak boleh bagi apa-apa kepadanya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Sungguhnya iaitu mereka ini merupakan orang yang menyukai kehidupan dunia dan tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari akhirat nanti. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Ruhul Ma'ani oleh Al-Imam Al-Alusi, ini saya pegang tafsirnya, tuan-tuan ya. Ini adalah seorang ulama besar mazhab Hanafi yang mempunyai peranan besar dalam kerajaan Islam Osmaniyah. Beliau menjelaskan dalam ayat ini, kalau kita perhatikan daripada ayat wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, ini wa aslu tasbih at-tanzih wa yutlaq ala mutlaq al-ibadah al-qawliyah wal fi'liyah. Wa Nabi Zaid wa Ibn Zaid wa ghairihi anna zalika kana fardan wa nusikha fala fardha al-yawm illa al-khams. Pada peringkat awal ayat ini merupakan satu suruhan yang bersifat wajib. Akhirnya Allah Ta'ala telah pun menasahkan hukum wajib ini menjadi sunat muakkad. Jadi sembahyang 5 waktu saja yang difardukan. Jadi ayat ini pada peringkat awalnya fasjud lahu ini merupakan suruhan. Jadi suruhan yang membawa makna wujub, sehingga ia dinasahkan dengan tuntutan sembahyang fardu 5 waktu, maka sembahyang waktu malam ini menjadi satu sunat yang dituntut, kata beliau. Wa qala akharun huwa kadzalika mutlaqan ala wajhi nudbi wa fi ta'khir az-zarf qila dilala ala annahu laysa bi fard kalladhi qablahu. Jadi dalam ayat ini kalau engkau perhatikan, kata beliau mengenai fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dalam kedudukan ayat ini kalau engkau faham, ini menunjuk kepada satu benda yang bersifat mustahab, benda yang digalakkan, sunat. Jadi bila Allah Taala mengemudiankan zaraf di sini, ia menunjukkan ia bukannya fardu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, ayat ini merupakan satu pujian kepada Nabi SAW secara tak langsung, bahawa Nabi SAW ketika menghadapi tekanan ataupun mengalami penindasan daripada kaum musyrikin, maka baginda SAW sentiasa bangun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam satu riwayat menunjukkan bahawa ketika Nabi tidur di rumah Aisyah radhiyallahu anha pada malam yang gelap, yang sejuk itu, tuan-tuan, lalu Aisyah kehilangan Nabi SAW pada waktu malam. Nabi meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha untuk bangun qiyamul lail. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang tidur keseorangan merasa sedikit marah dan mencari-cari Rasulullah SAW pada malam yang gelap itu. Meraba-raba rumah Nabi SAW ni merupakan hujrah. Dalam Quran ada surah namanya surah Al-Hujurat. Rumah Nabi SAW ni merupakan bilik-bilik kecil, tuan-tuan. Adina kami Osman, barakallahu fikum. Jangan lupa untuk share video ni kepada teman lain, Rohani Harun, dan sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan, marilah sama kita dapatkan habat sauda birkah daripada Zahzan Travel. Jadi mudah-mudahan dalam musim pandemik ni, sebagai satu usaha ini pun lebih 15,000 nampaknya mereka yang mengalami, diuji oleh Allah dengan pandemik, dengan wabak COVID ni. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mari tuan kita gunakan birkah habat sauda dari Zahzan Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh telan atau boleh minum saja, boleh kunyah. Jangan lupa tuan-tuan dapatkan birkah atau sauda daripada Zahzan Travel. Kami menawarkan macam-macam hadiah dalam package pada kali ini. Hadiah kepada teman-teman kita, adik-adik kita, ayah ibu kita. Moga-moga menjadi satu usaha untuk menangani wabak yang sedang berlaku sekarang, selaras dengan suruhan Nabi dalam hadis supaya makan habatus sauda. Padanya ada syifa, ada rahmah, insya-Allah merupakan rawatan dan juga menghilangkan penyakit. Alhamdulillah ramai yang telah menggunakannya, hilang resdung. Ada yang tak boleh tidur malam dapat tidur malam, ada yang kurang susu di kalangan ibu yang menyusukan anak tambah susu, alhamdulillah. Ada pula yang kata dapat melebatkan rambut dicampur dengan minyak kalpa dara, dapatkan daripada Zahzan Travel habatus sauda. InsyaAllah brand yang diyakini dengan izin Allah. Terima kasih penaja. Begitu juga tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang kesempatan, tak lama lagi, kita berapa hari lagi, tak sampai 20 hari lagi kita akan masuki bulan Muharram, tahun baru. Kalau akan untuk puasa merupakan bulan haram yang pertama dalam kalender tahun Masihi, tahun Hijri yang baru.
Ini kurma mekjol, saya nak galakkan tuan-tuan makan. Inilah kurma yang difirmankan oleh Allah dalam surah Maryam ayat ke-25. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit rutaban janiyah. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ya, wahai Maryam, gegarkanlah pokok kurma, nanti akan jatuh ke atas kamu buah kurma. Inilah kurma mekjol. Jadi maksudkan oleh Allah dalam surah Maryam itu, kerana hanya pokok kurma mekjol saya hidup di Palestin. Terima kasih. Dah order Alhamdulillah. Terima kasih. Siapa tadi yang dah order ni? Baik Terima kasih kepada semua yang dah order. Ustaz Muhammad, barakallahu fikum. Hayakumullah, Allah yuhayyikum. Abdul Rahim Omar, Anissa Osman. Tadi kita bincangkan dan ayat yang menceritakan tentang keperluan untuk bangun malam, meminta kepada Allah SWT bantuan, meminta kepada Allah apa kita panggil sebagai satu semangat, kekuatan. Ia merupakan satu motivasi untuk orang beriman mengikuti Nabi SAW mengalami cabaran dalam dakwah. Mestilah ada peluang untuk bangun selalu pada waktu malam. Dan ayat terakhir untuk kita pada malam ni, Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi-Nya SAW, inna haula yuhibbuna ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya inilah dia manusia yang sukakan kepada kehidupan dunia yang bersifat ajil. Ajil ni maknanya cepat, benda yang cepat berakhir. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka meninggalkan satu yang bersifat berat di akhirat. Berat ni kalau kita perhatikan tuan-tuan, maksud berat dalam konteks ayat kat sini, ia merujuk kepada isti'arah sebenarnya. Jadi hari disifatkan sebagai berat. Berat kerana apa tuan-tuan? Kerana ia merupakan tanggungjawab ataupun persoalan yang sukar untuk dijawab pada hari akhirat nanti. Macam kita katalah di kalangan kita, berat tindakan kamu ni, hukuman kamu terima ni mesti berat. Mana begitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Terima kasih kepada Aziz Saiful semua yang hadir pada malam ni. Fiza Aziz, barakallahu fikum. Jadi kalau kita nak bandingkan orang kafir dengan orang beriman ni tuan-tuan, amat beza. Orang-orang kafir, kehidupan mereka ni tujuan hanya untuk berhibur, bergembira. Mereka ni ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ni macam binatang disifatkan oleh Allah SWT, kerana kehidupan mereka hanya untuk berseronok, bergembira, mengumpul sebanyak harta, tak ada apa-apa tanggungjawab. Yang mana di mana ada fulus, semuanya lulus, sapu belaka. Kita orang Islam ni subjek kepada hal haram tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi ingatan ini saya nak kaitkan dengan satu syair, satu kasidah masa kami belajar di Jordan dahulu. Antara yang kita rujuk, ada satu kasidah oleh seorang Kristian, orang Arab Kristian bernama Ilya Abul Madhi. Ilya Abul Madhi ni seorang penyair hebat dari Lebanon tuan-tuan. Di Lebanon ni hampir 50% ataupun lebih orangnya beragama Kristian, orang Arab, tapi beragama Kristian lah, tak ada hidayah untuk mereka. Dia berkata dalam syairnya menunjukkan kepada kehidupan dunia begitu pendek pandangannya. Kasidah ni bertajuk Lastu Adri. La adri, aku tak tahu. Ji'tu wa la ala min aina walakin ataitu. Ini kata-kata dia tuan-tuan. Syair ni panjang, saya baca pendek sikit saja. Nak ajak tuan-tuan Ji'tu la ala min aina walakinni ataitu walakad absartu quddami tariqan famashaitu wa sa'abqa masyan in syi'tu haza am abaitu kaifa ji'tu kaifa absartu tariqi lasu adri. Aku datang, aku menuju ke tempat ini, aku tengok ada jalan ke depan, aku pun pergi, aku pun tak tahu ke mana nak bawa aku. La adri ajadidun am qadimun ana fi hadzal wujudi am ana hurun tariqun am asiru fi qujudi hal ana qa'idu nafsi fi hayati am maqudu atamanna annani adri walakin lasu adri. Ini kata-kata orang kafir tuan-tuan, yang tak beriman, yang tak tahu apa benda tujuan dalam hidupnya. Aku ni bebas merdeka buat keputusan ke, ataupun aku tertakluk kepada ketetapan Allah, ketetapan Tuhan tak ada aku. Ni merupakan orang Kristian Arab Kristian, Ilya Abul Madhi ni. Maka dia kata, aku pun tak tahu, aku jalan ni ikut petunjuk GPS ni telah ditetapkan untuk aku ke, ataupun aku terpaksa telah pun ditetapkan semuanya untuk aku pun tak tahu. Wa tariqi ma tariqi atawilun am kasirun hal ana as'adu am habitu fihi wa aghur ana asiru fi darbi am darbu yasiru am kilana waqifun ad-dahri yajri la su'adri. Dia kata lagi, jalan aku ni panjang ke pendek, aku naik ke, aku turun ke, ataupun aku membenam ke dalam tanah ke, ataupun aku berjalan atas jalan, atau jalan tu ke yang berjalan, aku pun tak tahu. Lastu adri, semuanya aku tidak tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah cara orang kafir berfikir tuan-tuan yang mulia sekalian, berbeza daripada kita orang beriman yang semuanya diajar oleh Allah SWT dalam hidup ni. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, inilah dia sifat orang beriman.
yang berbeza membezakan kita daripada orang kafir. Kerana orang kafir ni kehidupannya hanya untuk kenikmatan dunia, seperti binatang sahaja. Mereka mencari segala keperluan hidup, kemudian mereka menganggap kematian itu berakhir segala-galanya, sedang kita tidak, tuan-tuan. Macam kisah seorang sahabat Nabi bernama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ni kalau kita baca kisahnya seperti dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah, yang menunjukkan bahawa Khubayb ni dalam nombor yang dikemukakan dalam kitab Al-Isabah ni, tuan-tuan. Ini kitab Isabah saya tunjuk kepada tuan-tuan. Saja nak bagi tuan-tuan seronok kitab-kitab. Saya kita rapat dengan Islam tahu bahawa ini seperti yang saya sebutkan semalam, al-isnanu minad-din. Isnad ni adalah sebahagian daripada agama. Kita bukan mereka-reka cerita, tuan-tuan. Semuanya daripada sumber yang jelas. Tak boleh kita nak main ambil mana-mana, semua orang nak bagi komen, nak bagi pandangan. Semua orang boleh bagi pandangan terhadap agama. Tak boleh. Kita kena rujuk pada masdar, sumber rujukan yang betul. Dalam apa yang saya maksudkan kat sini, tuan, adalah kisah Khubayb bin Adi. Beliau ni nombor dalam kitab Isabah ni yang menunjukkan puluh ribu nama sahabat-sahabat Nabi bersama dengan Nabi ketika peristiwa Hajatul Wada. Ni Khubayb bin Adi ni nombornya 2227. Tuan-tuan ni terganggu pula stem. Saya pun ya tak apa, insyaAllah. Baik ini mujahadah lah untuk saya pada malam ni. Jadi kembali kepada kisah Khubayb bin Adi ni, tuan-tuan, adalah seorang sahabat Nabi yang terlibat dalam satu perutusan Nabi SAW, tapi beliau telah pun dibunuh dengan kejamnya. Nak ceritakan perbezaan perspektif seorang mukmin dengan seorang kafir, berpandukan kepada ayat yang sedang kita bincangkan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, iaitu orang beriman melihat bahawa kehidupan dunia ni peluang untuk mereka mendapat akhirat. Inna haula yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Orang beriman mengetahui bahawa dunia ini merupakan dar ibtila, dan akhirat itu darul jaza. Dunia adalah tempat ujian, akhirat adalah tempat balasan. Tapi orang kafir tidak fikir begitu. Orang kafir ni merasakan bahawa dunia adalah tempat jaza, maka kat sini buat ada karmanya. Kita orang Islam tidak, tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan untuk merenung kisah Khubayb bin Adi, bagaimana beliau ni merupakan seorang wali Allah yang ketika dipenjarakan, orang tak bagi makan, malaikat hantar makanan untuknya. Apa makanan itu, tuan-tuan? Dan anak si kafir itu yang nak menyembelih, nak membunuh Khubayb bin Adi, tiba-tiba seorang anak kecilnya masuk dalam sangkar yang disangkar dalamnya Khubayb bin Adi itu. Dan tangan Khubayb bin Adi ada pisau cukur. Si kafir menyangkakan bahawa Khubayb ini ingin memotong leher puterinya itu. Bagaimana berlaku perkara ini, tuan-tuan? Suspense Khubayb bin Adi, pandangannya kepada akhirat, dan dialah yang mula-mula mengajar kita sembahyang dalam suasana susah, sembahyang ketika nak disalib. Dialah yang telah melakukan sembahyang itu buat kali pertama dan diperakui oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai satu sembahyang sunat ketika kita berada dalam keadaan tersepit. InsyaAllah nanti kita sambung kisah Khubayb bin Adi dalam kisah yang merujuk kepada orang-orang beriman mengetahui hari akhirat itu sangat berat, maka mereka buat persiapan untuk menghadapinya. Dunianya tak ada nilai bagi mereka. Mereka hanya menjadikan dia sekadar keperluan mereka untuk memperolehi satu yang ada di sisi Allah, itu yang menjadi keutamaan mereka. Bukan seperti si kafir yang menjadikan dunia ini segala-galanya. Ini beza perspektif orang beriman dengan orang kafir, tuan-tuan. Setakat ini saja dulu untuk renungan pada malam ni. Mudah-mudahan memberi kepada kita kesuburan iman. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Terima kasih, tuan-tuan. Mertua Raja Lubis Zulkifli bin Abdul Rahim. Besok saya akan sambung. Besok hari Sabtu Ahad. Nanti hari Ahad Malaysia saya akan sambung kisah Khubayb bin Adi. Jadi tuan-tuan jangan lupa hadir bersama dengan kuliah tafsir yang saya adakan setiap malam daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Jadi insyaAllah kalau sempat hari Sabtu, malam Ahad esok dan juga hari Ahad Malaysia pun saya ada kuliah pada waktu malam dengan izin Allah. Pun tuan-tuan tunggulah dekat Facebook ni. Tolong share video ni kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa tuan-tuan, kita berada pada hari-hari yang separuh yang terakhir daripada bulan Zulhijjah, yang merupakan bulan haram, mustajab padanya doa. Banyakkan doa, qiyamul lail, baca Al-Quranul Karim, jauhi maksiat kerana ia bulan haram, tuan-tuan. Maka setakat ini saja dulu. Hajar Khairul Nisa, Ruqyah Samad. Terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa, tuan-tuan, anak-anak kita yang ada kat rumah pada waktu ni, tolong bagi pengisian yang terbaik buat mereka, rujukan-rujukan yang betul. Kami di Telaga Biru giat memberikan buku-buku untuk anak-anak tuan-tuan, untuk rujukan cikgu-cikgu di sekolah.
Jangan lupa dapatkan buku-buku yang berharga, yang bernilai, yang ditulis oleh guru-guru yang mulia ini daripada www.telagabiru.com.my. Dan kami baru saja menerbitkan kem Bersari Salat dalam versi baru. Nak mengajak diri kita dan anak-anak kita untuk muhasabah balik semula sembahyang yang kita lakukan. Kerana sembahyanglah merupakan ibadah yang mula-mula akan dihisap di akhirat nanti. Jadi ada checklist kat situ. Buku ni sangat penting untuk kita miliki, tuan-tuan. Dapatkan daripada telagabiru.com.my. Order secara online, nanti kami hantar ke rumah. Cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, ibu bapa yang dimuliakan Allah sekalian, jangan biarkan anak kita terkontang-kanting dalam bab akhirat. Bab dunia ni kalau kita tak ambil berat, mereka akan maju dalam kehidupan mereka, tuan-tuan. Tapi akhirat ni kalau tak diberi penumpuan, kita bimbang anak-anak kita akan lalai, akan hanyut, karam dalam hiburan pada hari ini, tuan-tuan. Tolong ambil perhatian ya. Dapatkan buku-buku bukan saja bahasa Arab, pendidikan Islam, kem Bersari Salat, Jawi, malahan matematik, sains, geografi, sejarah, semua ada di Telaga Biru. Daripada anak-anak darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tolong tuan-tuan, jangan biarkan kami keseorangan menulis buku-buku ni, tak ada sambutan daripada tuan-tuan. Dan ingat, sokonglah orang Islam kerana ia merupakan satu kewajipan. Bagi setakat itu saja dulu untuk malam ni. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik tuan, astagfirullah hadinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan kasih sayang, pemerhatian Allah SWT. Jangan lupa ziarahi www.telagabiru.com.my untuk mendapatkan buku-buku berkualiti khususnya dalam bidang pendidikan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita ada pengisian dan cuti yang panjang ini. Jadi untuk dapatkan produk Birka Korma ni daripada Zahazan Travel, boleh hubungi Zahazan Travel. Nanti tuan-tuan akan dihantar apa-apa yang tuan order. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Tunggulah di Facebook ni jika ada apa-apa kuliah yang saya akan maklum ke kelab. InsyaAllah pagi esok kalau tak ada kesempatan, kalau ada kesempatan saya akan ada kuliah insyaAllah. Malam esok tengoklah pada waktu yang dimaklumkan nanti. Jumpa lagi tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.